Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Thank you kepada semua yang telah subscribe ke channel aku, and kepada belum lagi subscribe, dipersilakan tekan butang subscribe and also the bell notification guys. And jangan lupa untuk follow Nas Winchester on Spotify. Okay guys, untuk kisah hari ni kan yang aku bakal share dengan korang ni, bagi aku dia satu kes yang sedih guys. Okay, sebab dia melibatkan kanak-kanak guys. And bila sembang pasal kanak-kanak ni kan, kalau segala tragedi yang terjadi tu memang menyedihkan guys. And macam biasalah, macam topik-topik yang aku cover kan, all of this serial killer semua kan, dia kebanyakannya ialah orang-orang dewasa semua tau. Tetapi masih ada juga lagi guys serial killer yang merangkumi daripada kalangan kanak-kanak guys, ataupun bawah umur dewasa lah orang kata So macam this time around kan, kes dia agak, macam mana nak cakap agak sedih dan kejam lah apa yang telah dilakukan oleh seseorang budak lelaki guys. Okay, kisah ini dia berkenaan dengan seorang budak perempuan yang bernama Maddie Clifton yang telah kehilangan daripada kawasan perumahannya sewaktu dia keluar bermain dengan jirannya guys. Dan disebabkan itu, beribu sukarelawan telah membantu untuk mencari si Maddie ni guys. So tanpa membuang masa lagi, macam biasa, nama aku Nas and I am your true crime storyteller. Let's go! Pada 3 November 1988, seorang kanak-kanak perempuan yang berumur 8 tahun bernama Maddie Clifton telah kehilangan daripada kawasan perumahannya selepas dia telah keluar untuk bermain dengan kawan dia ataupun jiran dia. Jadi selepas kehilangan Maddie, pihak berkuasa tidak mengambil masa yang lama untuk menahan seorang lelaki di kawasan perumahan tersebut. Dan budak lelaki ni kan guys, dia ada masalah rekod jenayah guys. Bukan satu tapi dua rekod guys, okay, which is rekod jenayah seksual pada masa yang lampau tau, okay, pada masa yang dululah yang pernah dibuat olehnya. Jadi siapakah nama budak lelaki ni kan? Okay, nama budak ni adalah Joshua Phillips. Okay, macam dia ni kan, dia ada family dia, macam mana kata dia tak berapa macam okey tak okey lah, sebab dia ni mempunyai parents yang agak pelik sikit lah. Sebab bapak dia ni adalah seorang panas baran dan juga kaki botol guys. So bapak dia ni kuat marah-marah si Joshua ni tau. Okay, so because of that, si Joshua ni dia takut dengan ibu bapa dia guys. Okay, sebab apa-apa dia nak buat, dia memerlukan permission daripada parents dia. So macam mana cerita ni bermula kan guys? Okay, so rumah keluarga Joshua Phillips ni, rumah dia berlokasi dekat Jacksonville, Florida, Amerika Syarikat tau. Okay, so dia ni, rumah diorang ni berjiran dengan keluarga si Maddie Clifton tau. Okay, dalam seberang 2-3 rumah je lah, so amat dekat tau. Dan keluarga mereka berdua ni saling berkenali tau. Okay, so macam yalah, kat sana kan diorang punya jiran, diorang punya neighborhood tu memang agak rapat tau. Okay, so macam let's say lah, kalau ada apa-apa jamuan makan ke, ada open house ke apa, diorang akan invite satu sama lain tau. Okay, so diorang punya relationship tu, diorang punya hubungan dengan jiran-jiran lain tu memang bagus guys. Okay, sebab very orang kata apa, very healthy community tau. So pada satu hari ni, okay, time tu si Joshua Phillips ni dia kat rumah tau. Dia kat rumah tengah buat hal dia, okay, tengok TV ke, main game ke apa kan. And then pada time tu, dia punya ibu bapa dia telah keluar rumah tau untuk menyelesaikan hal-hal masing-masing kan. Okay, nak beli barang rumah ke kan, bapak dia pergi office bagai semua kan. Okay, so nak jadikan cerita, si Maddie ni dia datang ke rumah Joshua Phillips. Biasalah budak-budak kan, okay, sebab Maddie ni dia berumur 8 tahun and si Joshua ni pula dia berumur 14 tahun. Okay, jarak yang agak jauh lah, tapi diorang punya family tu agak rapat. So diorang ni kenal satu sama lain lah cerita dia kan. Okay, so si Maddie ni datang ke rumah Joshua. Okay, dia datang ke rumah Joshua, dia ketuk pintu lah, tok. Dia panggil lah, Joshua. So dia panggil si Joshua ni keluar kan. Okay, so Joshua pun buka pintu. And pada time tu si Maddie ni dia ajak Joshua untuk main baseball dengan dia tau. Biasalah kan, apa kat US kan, baseball memang famous guys. So Maddie telah mengajak Joshua untuk pergi bermain baseball dekat taman perumahan ataupun dekat playground area rumah diorang kan. So Joshua pun macam okey lah, jomlah kita pergi main baseball kan. Biasa lelaki kat sana suka main baseball lah, dia suka main apa NFL, rugby semua kan. Okay, so dia pun setuju dengan permintaan si Maddie ni untuk bermain baseball. So dia pun pergi guys. So selepas diorang sampai dekat padang permainan tu, okay, macam biasalah diorang main baseball semua kan. Okay, so Maddie ni pun dia baling bola dekat si Joshua pun pukul kan. Okay, start sikit kan, baru MLB orang kata kan, Major League Baseball. Laki-laki sana memang suka lah main baseball
baseball kan. So okey lah, bila orang tengah short main semua kan, lama kelamaan tu macam yalah makin have fun lah. Tapi nak dijadikan cerita guys, si Joshua ni aku rasa lah, dia tiba-tiba macam feel lebih sangat kan. Macam agak-agak je main tu, mungkin dia duk bayangkan dia dekat stadium ke apa kan. Okay, bila Maddie baling bola baseball dekat si Joshua tu, Joshua pukul bola tu kuat gila guys. Okay, dia pukul bola tu kuat gila sampai kena muka Maddie guys. Korang bayangkan Maddie kecil budak kecil 8 tahun kena bola baseball keras. Kalau kita lelaki ke orang dewasa ke apa kena bola baseball tu biol kejap bye. Okay, so korang imagine budak kecil yang kena guys. Member on the spot menangis weh. And bola baseball tu kena tepat weh, tepat dekat mata si Maddie ni bye. Confirm lah bengkak ke berdarah ke apa kan, memang teruk guys. Okay, so Maddie ni obviously lah on the spot terus menangis. So Maddie ni pun dia menangis guys, dia menangis kuat gila. Si Joshua ni pergi, member panik member terus cuak bye. So okay, bila Maddie tengah menangis tu, Joshua terus bawa Maddie balik ke rumah dia tau. Okay, and time tu why Joshua dia cuak gila is because dia takut kalau dia punya ibu bapa tahu guys, member memang kena maki ataupun kena pukul ke apa sebab dia punya bapak je ni kan, bapak si Joshua ni dia adalah seorang yang panas baran dan juga kaki botol guys. So korang boleh imagine lah dia punya baran dia macam mana kan. So Joshua ni takut guys. Dia memang dah cuak gila macam alamak mampus aku ni kan, mau aku kena sebat dengan baseball bat ni kan. Dia pun dah takut guys. Tapi bukan itu saja tau guys. Okay, sebab mengenai bapak si Joshua ni, dia bukan sahaja panas baran dengan kaki botol tau. Okay, tetapi dia juga adalah seorang penagih dadah yang tegar guys. True penghisap dadah kan. So member macam takut gila lah, takut kena sampai pula mood swing bapak dia kan. Settle bro member. Member dah risau gila guys. Lagi-lagi pula yang membuatkannya lagi bimbang is sebab dia ni, si Joshua ni, dia tidak dibenarkan untuk bermain dekat luar rumah melainkan dapat permission daripada ibu bapa dia. So member takut lah, macam yelah dia fikir macam dia dah langgar undang-undang mak bapak je ni. Dia pun selama keluar boleh pula terpukul baseball kena kepala si Maddie kan. Lagi cuak member kan, mau terkencing aku rasa kan. So selepas itu keadaan menjadi terlebih keruh guys. Okay, sebab dalam Joshua punya ketakutan tu guys, sebab dalam Joshua punya ketakutan tu guys, Maddie makin lama makin menangis. Sebab aku rasa lama-lama dia punya sakit tu makin teruk tau. Okay, so dia pun tariklah si Maddie ni naik ke atas bilik tidur dia. And pada time tu member show macam nak cuba menenangkan lah si Maddie ni kan. Cakap lah, tolonglah jangan nangis, tolonglah jangan nangis, tolonglah berhenti menangis, kan aku yang menangis sekejap kang. So member dah takut kau. Okay, so dia pun cubalah menenangkan si Maddie ni. Tapi Maddie tak berhenti guys. Dia tak berhenti menangis teresak-esak guys. Boleh faham lah budak kecil kan, dalam kesakitan mesti meraung betul tak. And then dia pun tak tahu nak buat apa, tak tahu nak react macam mana. Dan kemudian guys, benda yang sick lah bagi aku benda yang sick gila terjadi is bila Joshua dalam keadaan ketakutan dengan Maddie tak berhenti menangis. Dia takut bila parents dia balik tengok si Maddie mata bengkak duk menangis kan, memang settle lah member kan. Dia telah mencekik Maddie guys. Dia cekik Maddie menggunakan wayar telefon weh. Dia nak cuba nak senyapkan si Maddie guys. Okay, dia cekik. And selepas itu bukan cekik saja tau. Okay, lepas dia cekik tu, dia nak bagi padam si Maddie ni, nak bagi pengsan ke apa kan. Member terus hentak kepala Maddie dengan baseball bat bye. Dengan kayu baseball tu guys. Kalau imagine kayu tu telah keras tau. Kena pula budak kan. Maddie terus rebah jatuh. Tak ada apa-apa reaksi guys. Gila siut, aku tak tahu doh si Joshua ni memang pak mental bye. Okay, so selepas itu member sudah huru-hara kulu kilir semua nak fikir apa aku nak buat apa aku nak cakap kalau mak bapak aku balik nanti kan. Member sudah jam, member sudah petak, member sudah cuak guys. So dia pun nak check lah, dia nak check, dia turun bawah nak check dia punya mak bapak dah balik ke apa kan. So dia pun lepas dah check tu, dia turun bawah tu, dia check, and then dia naik balik ke bilik dia guys. Okay, dia naik balik ke bilik dia. Tiba-tiba guys, once dia masuk rumah pula, once dia masuk bilik tidur dia, si Maddie ni sedar guys. Maddie sedar, dia terjaga daripada dia pengsan tu. Member terbangun weh. Joshua pun cuak lah. Dia macam alamak, lagi settle aku ni kan. Dia dah nampak aku pukul dia semua kan. Dah lah kena bola, kena kayu baseball pula lagi kan. Member sudah aduh mampus ni, memang mampus aku ni. Lepas tu guys, korang nak tahu dia buat apa? Ini part sedih lah boleh kata Aku rasa kau boleh expect lah, okay, apa yang bakal terjadi. Tetapi apa yang dilakukan oleh si Joshua ni,
Aku tak tahu lah guys. Joshua, dia telah mengambil pisau, dia telah menikam Maddie sebanyak 11 kali guys. 9 tikaman di badan, dia telah mengelar leher dan juga tikam leher Maddie weh. Bapak sick weh, serius. Aku tak tahu macam mana dia boleh ada reaksi macam tu. Okay, even before dia pukul kepala si Maddie sampai pingsan. Macam apa benda si Joshua ni. Dan kemudian guys, bila dah tikam semua tu, of course lah kan, dia mesti nak sorok mayat si Maddie ni kan. And korang nak tahu dia nak sorok kat mana? Joshua ni dia telah menyorokkan badan si Maddie ni dekat bawah katil dia guys. And bukan katil biasa, bukan macam katil kita yang kayu and then kat bawah kan ada ruang kan, boleh simpan barang semua kan. Tak ada tau. Okay, ini katil dia adalah satu jenis katil waterbed. Daripada tilam tu semua kan, terus ke lantai tau. So member aku rasa dia angkat waterbed tu and dia simpan mayat Maddie dekat bawah waterbed dia guys. Serious man, I don't understand lah some people Dan kemudiannya, lepas dia simpan Maddie bawah katil dia, apa dia buat kan? Okay, member buat dirt guys. Member buat tenang, buat senyap weh. And then, lepas dia dah settle dengan Maddie ni, dia simpan bawah katil dia tu, dandan parents dia sampai rumah guys. And dia buat macam biasa weh, macam tak ada apa-apa yang terjadi guys. Yalah, lagi-lagi bila macam mak bapak dia tak tahu yang dia ni dah keluar rumah pergi main baseball dengan Maddie ni. And then, yalah, mereka macam as though macam sepanjang masa si Joshua ni ada kat rumah tau. Member pun berlakon relax ke. Which aku tak boleh imagine macam mana dia boleh buat tenang bila dia tahu ada mayat budak perempuan berumur 8 tahun dalam katil, dekat bawah katil dia guys. And mesti korang imagine kan, okay, takkanlah tak jumpa Maddie kan, takkanlah tak ada syak wasangka kan. Yes, of course ada syak wasangka bila ibu bapa si Maddie ni dah risau guys. Sebab dah sampai lewat petang, nak dekat malam, si Maddie tak pulang ke rumah guys. Imagine lah, 8 tahun tak balik rumah. Aku rasa kalau macam kita yang mana ada anak ke, ataupun kita ada adik ke apa kan, kalau orang keluar awal, balik lambat, memang risau lah. Macam kita dulu pun, by maghrib tak sampai rumah, memang dah kena settle lah kat rumah ni kan. So imagine, apakah perasaan ibu bapa si Maddie guys. And macam biasalah bila ada kes kehilangan ke apa kan, ibu bapa si Maddie ni teruslah buat laporan polis. So pada time tu dekat kawasan kejiranan Jacksonville, Florida tu dipenuhi dengan polis guys. Polis pun kulu kilir tanya rumah ke rumah kan, nampak ke tak Maddie kan. Siap ada, aku rasa dia tampal macam risalah ataupun macam nota kan, okay, missing person kan, sampai buat macam tu. Polis semua bawa anjing nak cari lah, nak bau kan. Nak cari mana diam ni si Maddie ni kan. Manalah tahu kau apa terjadi kan. And korang imagine apa perasaan ibu bapa Maddie ni lepas seminggu guys. Seminggu kelibat Maddie tidak kelihatan. Aku rasa by that time probably lah, mungkin lah ibu bapa fikir macam, sama ada kena culik ke ataupun ada apa-apa yang telah terjadi kepada anak mereka guys. Which is aku tak boleh imagine lah apa perasaan mereka. Memang kesian lah, kesian gila lah dekat ibu bapa Maddie ni. So macam keluarga si Joshua Phillips ni pula kan, okay, mereka berada kat rumah macam biasa guys. Si Joshua ni buat muka toya, relax ke, buat macam tak ada apa-apa terjadi kan. Dia memang relax ke kan, okay. And then ada satu hari ni si mak si Joshua ni, mak dia bernama Melissa. Dia dah berkali-kali suruh si Joshua ni macam, kau kemas lah bilik kau semak gila, kau tahu tak kan. Penat lah nak cakap kan, okay. Tapi si Joshua ni macam buat tak tahu kan, okay. Macam malas nak buat ke, layan kerja dia apa benda kan. Memang tak bersihkan rumah tau. Okay, so ada satu hari ni guys, bila bapa si Joshua ni telah keluar untuk pergi kerja, and then si Joshua ni entah keluar ke mana. So mak dia pun berseorang lah kat rumah. And then macam biasalah mak-mak kat rumah kan, sama ada tak masak, membersihkan rumah semua kan, ataupun pergi beli barang dapur ke apa kan. Inilah dia guys. Bila benda nak jadi guys, benda mesti jadi punya guys. Sebab Melissa, mak si Joshua ni, pergi ke bilik Joshua ni. Macam aku rasa dia nak ni lah spot check bilik si anak dia kan. Aku dah cakap banyak kali suruh bersih, nak tengok bersih ke tidak budak bertuah ni kan. Okay, so dia pun naik lah bilik si Joshua ni. And then macam biasa bilik Joshua berselerak guys. Dia tak terkemas tau, tak terurus tau. So mak dia macam okay fine, dia decide untuk bersihkan rumah lagi.
dia nak bersihkan bilik si Joshua ni. Dia pun sapu-sapu lah bagai semua kan, okay. And then dia nampak macam ada kekotoran dekat bahagian katil si Joshua ni lah kan, okay. Tempat dia simpan si Maddie guys. Dia pun check situ, and then angkat macam biasa, and then dia ternampak stokin. Dia nampak stokin, and dia fikir macam, oh okay, ni stokin si Mangkuk Ayun ni kot, stokin si anak dia kan. So dia pun tak apalah, dia pun teruskan lagi bersih-bersih semua kan. Dah dekat, dah nak bersih bilik dia, last kali dekat kawasan katil si Joshua ni, mak dia macam nak capai lah kan. Dia cuba angkat nak capai lah bawah katil kan, habuk-habuk ke apa kan. Ini dia tersentuh benda tau, dia terasa something tau guys. Okay, dia terpegang something, and then dia macam, apa yang sejuk ni dia rasa macam ada benda sejuk guys. So dia macam okay, dia duduk raba-raba kan, and then dia angkat. Alangkah terkejut dia guys, si Melissa ni, bila dia nampak mayat Maddie dekat bawah katil anak dia guys. Apa tu perasaan ataupun apa benda yang tengah lalui dalam kepala otak mak si Joshua ni bila dia nampak ada mayat seorang budak perempuan 8 tahun yang tengah kecoh kehilangan ni dekat bawah katil anak dia. Dia terus fikir macam, takkan anakku seorang pembunuh kan. So dalam keadaan cuak macam tu, dia terus call husband dia. Dia call husband dia yang kaki penagih dia kan. Dia terus call tapi tak angkat guys, tak angkat. But then si Melissa ni dia meninggalkan emergency message dekat bapak dia. Probably dia bagi tahu lah yang, aku jumpa Maddie bawah katil anak kita, maybe something like that lah, okay. And selepas itu dia macam, kalau aku call polis and bagi tahu apa yang aku jumpa, ini dah terang-terang aku akan menghantar anak aku sendiri masuk jail ni. Tapi kalau tak bagi tahu, apa pula kan ibu bapa si Maddie ni kan, and macam mana pula kan mayat si Maddie ni. So dia pun call polis guys. Dia call polis, and polis datang ke rumah keluarga Phillips ni. And then mesti korang macam pelik kan, okay, takkanlah sampai seminggu kan tak ada siapa boleh syak ke ataupun even bau busuk ke apa dalam bilik si Joshua dia kan, sebab seminggu kot. Yelah, tak adalah, takkan macam mak dia masuk bilik Joshua tak ada bau ke, lalu lalang depan bilik dia tak ada bau ke apa kan. Okay, why? Sebab dia ada letak air freshener guys. Air freshener yang wangi kan, yang automatic tembak kan. Okay, so dia letak benda tu dekat bilik dia kau. So bilik dia sentiasa wangi lah, so tak adalah bau-bau busuk ke, bau apa-apa lah kan. Lagi satu is because kan katil waterbed tu kan, okay, katil waterbed tu dia terletak terus ke atas lantai tau. Alright, so bila katil tu terus direct ke atas lantai, dia macam kedap bau tau. Kedap bau, and sebab tu lah tak ada bau yang terkeluar daripada katil tu tau. And that explains why polis datang semua kan, siap bawa anjing semua, anjing pun tak boleh detect tau. So boleh katakan sepanjang seminggu tu si Joshua ni dia bernasib baik jugalah, okay. Tapi end up tak juga guys, okay, selepas mak dia telah melaporkan kepada pihak polis. Cuma selepas polis telah menjumpai mayat si Maddie ni, adalah bekas-bekas tikaman semua kan. And pada time tu Maddie ni dia punya badan tu dalam keadaan separuh bogil tau. Cuma polis dah cek tiada sebarang serangan seksual yang telah dilakukan ke atas Maddie. Dan lagi satu guys, kenapa mayat si Maddie ni tidak ditemui? Sebab polis pun telah membuat check up dekat rumah si keluarga Phillips ni sebanyak 3 kali tau. Okay, tetapi tak jumpa pun mayat si Maddie ni. Another reason is keluarga diorang ni, diorang ada bela burung dekat rumah diorang tau. So biasalah burung kan kadang-kadang dia ada keluarkan bau yang macam hapak ke apa kan. Okay, so that is another reason why bau Maddie tu tak dapat dijumpai ataupun dikesan. So disebabkan itu, pihak polis semua macam agak terkejut tau. Terkejut sebab yelah, diorang cek rumah diorang tu dah 3 kali tapi tak jumpa apa-apa kan. Diorang macam, gila macam tak bernasib baik kan. Okay, sebab kalau tidak dalam in a few days diorang boleh jumpa tau mayat si Maddie ni. Jadi sewaktu mak Joshua ni jumpa mayat si Maddie kan, okay, and dia telah membuat report, polis report semua. Pada time tu Joshua kan dia keluar je kat sekolah tau, okay. So sewaktu Melissa ni call polis ke atas penjumpaan mayat si Maddie ni, polis semua terus pergi ke sekolah Phillips guys, okay. And dekat situ Phillips telah ditahan dan juga ditangkap atas pembunuhan peringkat pertama. And selepas itu memang dia dah jadi famous lah, okay. Dia punya muka tu semua dah jadi focal point tau, dah jadi fokus utama dekat TV-TV semua tau, okay. Dan pada hari yang sama juga, bila Melissa telah menjumpai mayat si Maddie tu, banyaklah wartawan datang dekat rumah ibu bapa Maddie kan. Dia akan interview semua kan, tanyalah semua kan, okay, dengan ibu bapa si Maddie ni dalam keadaan sedih semua kan, okay. Pada time tu juga polis berjaya untuk menangkap si Phillips ni.
Jadi sesiapa yang kenal si Phillips dekat sekolah ni memang terkejut lah, macam semua macam pelik. Josh kena tangkap sebab bunuh kan. Semua macam jam tau. Okay, sebab dekat sekolah si Joshua ni dia adalah seorang budak yang pendiam tau. Pendiam and tak ramai member tau. Okay, so orang macam pelik. Macam mana budak ni kan boleh bunuh seorang budak berumur 8 tahun kan. Diorang macam tak boleh brain tau. Tak boleh brain sebab macam gila mental sih. Jadi selepas kejadian itu neighborhood yang community yang semua rapat-rapat ni macam terkejut dengan tak percaya apa yang telah terjadi dan juga apa yang telah dilakukan oleh Joshua Phillips ke atas Maddie Clifton. So selepas Joshua ni telah ditangkap, perbicaraan kes pun bermula. And pada time tu seorang hakim telah mengarahkan perbicaraan dia dilangsungkan di sebuah daerah di tengah-tengah negeri tersebut guys. Why? Sebab diorang nak elakkan lah if ada macam berat sebelah juri tau berkenaan dengan kes ini. Seorang peguam yang bernama Phillips Richard D. Nichols, dia tidak meletakkan seorang saksi pun guys. Dia tak letak seorang saksi pun ke atas pendirian dengan harapan untuk menggunakan hujah penutupnya sebagai bahagian terbesar pembelaannya. So ibarat macam dia mengatakan bahawa si Phillips ni dia adalah seorang kanak-kanak yang dalam ketakutan yang telah bertindak dalam keadaan yang terdesak. So mengenai perbicaraan kes ni kan, dia adalah satu kes yang agak kecoh guys. Agak orang kata very publicized tau dekat sana. Dan perbicaraan itu berlangsung hanya selama 2 hari. Jadi apabila segala perbincangan telah dijalankan, perbincangan itu mengambil masa 2 jam sebelum Joe Phillips didapati bersalah atas pembunuhan peringkat pertama. Kemudian pada 26 Ogos, peguam telah menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup ke atas Joshua tanpa peluang untuk parol. So selepas segala perbicaraan kes tu kan, untuk ibu bapa si Joshua ni pula, mereka telah bercerai selepas 25 tahun perkahwinan mereka. Dan untuk bapa si Joshua pula, pada tahun 2000 dia telah meninggal dunia akibat kemalangan jalan raya. Dan untuk Joshua ni pula guys, pada tahun 2017, Joshua Phillips ni dia telah mengatakan yang dia memang rasa amat menyesal atas perbuatannya itu tau. Dan selepas itu dia telah diperintahkan untuk menjalani hukuman penjara seumur hidup untuk kali kedua. And sampai sekarang si Joshua ni dia tak tahu kenapa dia telah bertindak sebegitu guys. Dia tak tahu kenapa dia telah melakukan pembunuhan semasa hari kejadian itu. And time dekat mahkamah tu, si Joshua ni pun dia telah diarahkan untuk menulis surat ke family ataupun ke keluarga Maddie tau. Tetapi dia tidak buat begitu. And pada time tu juga apabila ibu bapa Maddie berada dekat mahkamah tu, mak dia sendiri cakap yang dia tidak akan memaafkan Joshua. Macam mana pun dia buat, dia tidak akan maafkan dia sampai bila-bila. And pada masa yang sama, si Joshua pun dia cakap lah yang sambil nangis-nangis lah, cakap yang dia menyesal ke atas segala perbuatan itu dan dia juga meminta maaf ke atas apa yang telah terjadi kepada Maddie Clifton. But boleh difahamkan lah dari segi mak si Maddie ni tak nak memaafkan dia sebab dia baru sahaja kehilangan seorang anak dia yang baru sahaja umur 8 tahun guys. Baru ataupun belum nak kenal dunia lagi, tetapi telah dibunuh secara kejam oleh jiran dia, which is very very sad guys. So guys, pasal kisah ni kan, tragik dan sedih guys. Seorang budak berumur 8 tahun yang innocent, tak tahu apa, hanya mengajak seorang kawan untuk pergi main baseball, end up dibunuh dengan kejam guys. So itulah macam pengajaran yang boleh diambil lah daripada kisah ni Walau macam mana pun lah, dalam kejiranan dekat certain neighborhood ke apa kan, walaupun dah kenal sesebuah keluarga tu, still nak kena macam mana lah, tahulah at least sedikit background, latar belakang berkenaan dengan family tersebut tau. Contoh macam Joshua ni, dia pernah ada rekod ke apa. Yelah memang lah susah lah nak tahu, nak tanya anak kau ada rekod jenayah ke apa kan, tapi macam mana at least tengoklah macam yelah, bila kita kena kenal kan, kita boleh kenal, kita boleh tahu, kita boleh cam tahu dia ni perangai macam mana kan. Still lah nak kena sentiasa berhati-hati. Dan lagi satu is, yelah macam si Maddie nak keluar rumah kan, dia just biarkan anak dia keluar macam tu saja, seseorang diri untuk pergi ke rumah Joshua dan mengajak dia untuk pergi main baseball semua kan. Aku rasa lah, bagi aku lah, maybe lah kalau betul-betul anak dia nak keluar, mungkin ibu bapa dia ataupun salah seorang daripada ibu bapa si Maddie ni bawa Maddie sendiri ke rumah si Joshua Phillips ni. Mungkin je lah kalau ibu bapa si Joshua ni ada kat rumah ke apa, mungkin boleh minta
permission ke apa kan. Kalau tak boleh, tak boleh. Tapi ini bila mana orang kata parents dia tak ada kat rumah kan, and then si Joshua ni pun dia macam nak tak nak tau, okay, nak tak nak cakap yes untuk pergi main baseball dengan si Maddie ni tau. Okay, tapi mungkin sebab dia jenis yang dikongkong teruk oleh ibu bapa dia. Dia fikir okay, this is the time lah untuk aku nak berpeluang untuk main kat luar kan. Dan lagi satu ialah macam peranan ibu bapa si Joshua ni lah. Macam bapak dia ni dah lah kaki botol, penanggi dadah lagi, bengis panas baran. So itu semua telah menjadi satu faktor tau. Okay, it all comes from the family, background family. Okay, boleh dikatakan agak broken lah family si Joshua ni sebab yalah keadaan bapak dia macam tu yang selalu marah si bini dia, selalu marah dekat Josh kan. So Josh ni rasa teramat takut guys. So benda-benda macam tu mungkin telah memberikan satu efek yang agak teruk ke dalam diri Joshua. But yeah, then again, selepas apa yang telah terjadi, Joshua ni even though dia berumur 14 tahun, boleh dikira sebagai kanak-kanak, tetapi dia telah dibicarakan sebagai seorang dewasa. And yalah, pembunuhan tetap pembunuhan, salah tetap salah. So dia punya hukuman tu memang yang sewajarnya lah. Memang dia patut kena lah. Sebab yalah, dia telah membunuh seorang budak 8 tahun yang innocent secara kejam. So kalau korang nak cakap apa-apa pasal kisah ni, boleh tinggal dalam chat box ke dalam komen kan. Okay, aku nak cakap thank you sebab tengok video aku berawal sampai habis. And aku nak minta maaf atas segala kekurangan dalam konten ni. And aku akan cuba buat yang terbaik lagi dalam video yang akan datang. And jangan lupa untuk tekan butang subscribe dan juga follow Nas Winchester on Spotify. As always guys, never stop creating, always do what you love. Tak fikir apa cakap, yang penting korang happy. And yang penting is stay safe, stay healthy guys. Assalamualaikum. Bye bye. Maddie Clifton yang telah Maddie Clifton susah betul nama engkau Maddie Clifton yang telah Clifton ke Clifton, astagfirullahalazim. Maddie Clifton yang telah kehilangan daripada kawasan perumahannya. Maddie Clifton yang aku tak boleh betul lah. 1, 2, 3